Salam Satu Malaysia, Best 5.10, 5 petang bersama dengan saya, Sim Sui. Baiklah, sebelum kita ke Nasional 5, kita lihat dahulu antara berita yang menjadi tumpuan kita pada jam ini. Susulan penahanan 14 individu yang disyaki ada kaitan dengan kumpulan militer negara Islam IS dalam beberapa siri operasi sekitar Lembah Kelang sejak 13 Oktober lalu. Polis mengesahkan beberapa lagi individu dikesan terlibat dengan kegiatan sama. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, pihaknya sedang memantau pergerakan individu berkenaan. Beliau menasihatkan mereka agar berhenti meneruskan kegiatan. Amaran turut diberi kepada individu lain yang cuba mendekati kumpulan itu. Kegiatan merekrut rakyat negara ini untuk berjuang di Syria yang kononnya atas nama jihad merupakan satu ancaman buat negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamed Zin berkata, ia tidak boleh dibiarkan sama sekali. Jika perkara itu tidak dipantera segera, beliau bimbang lebih ramai rakyat negara ini akan terpengaruh untuk menyertai kumpulan IS di Syria. Menurutnya, jika tidak ditangani larangan serta-merta. Di bawah kaedah 94 kaedah-kaedah kenderaan motor kurungan pembuatan dan penggunaan 1959, kompaun bermula dari RM70 hingga RM100 jika dibayar dalam tempoh 2 minggu. Baiklah, setakat ini dahulu Best 5.10 untuk jam ini. Teruskan bersama Taufik dan juga Lela dalam Nasional 5. Saya Sim Sui akan kembali pada pukul 6 petang nanti. Salam Satu Malaysia. Lagi ahli IS dikenal pasti pihak polis. Ini Nasional 5 dari Studio 3 RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Dan juga saya Nurlela Muhammad Noor. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai Peraturan baru cermin gelap dikuat kuasa 1 Mei 2015. Juga pegawai polis ditahan edar syabu.
Saya Emran Azmi Rosli langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus berita dari negeri di bawah bayu hari ini, pemarkasaan bahasa kebangsaan, tanggungjawab seluruh rakyat. Kupasannya akan saya bawakan seketika nanti. Teruskan kepada penyampai Damia Cassandra di Sarawak. Silakan. Saya Dania Cassandra Manja lintas langsung dari Studio B RTM Kuching dan fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini. Usaha pihak polis untuk memburu pihak yang menyebar video palsu mengenai rompakan bersenjata di sebuah kedai emas yang dikatakan berlaku di Lebuh India di Kuching baru-baru ini selain sekitar program High Profile Policing di Bandaraya Kuching ke arah mencegah jenayah seterusnya menurunkan kadar jenayah. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh dan teruskan bersama Abdul Rahman di Perlis. Saya Abdul Rahman Abdul Manaf berlintas langsung dari RTM Polis di Kangar. Fokus dari Zon Utara hari ini. Mungkinkah projek lancangan banjir barat mampu menjadi jawapan terbaik bagi mengelak masalah banjir di Perlis? Apakah signifikan yang bakal dihadapi? Kami bawakan pandangan pengarah Jabatan Perairan dan Saliran Polis JPS serta reaksi orang ramai berhubung perkara ini. Semuanya bakal kami bawakan dalam laporan kami seketika nanti. Kembali semula kepada rakan menyampai Taufik di Angkasa Puri. Susulan penahanan 14 individu yang disyaki ada kaitan dengan kumpulan militan negara Islam IS dalam beberapa siri operasi sekitar Lembah Kelang sejak 13 Oktober lalu. Polis mengesahkan ada beberapa lagi individu dikesan terlibat dengan kegiatan sama. Mereka merupakan pegawai tinggi kerajaan, peniaga, pelajar, suri rumah dan jurutera. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, pihaknya sedang memantau pergerakan individu berkenaan. Beliau menasihatkan mereka agar berhenti meneruskan kegiatan itu. Amaran turut diberi kepada individu lain yang cuba mendekati kumpulan itu. Cukuplah. Janganlah mengasut lagi anak-anak muda kita untuk menyertai IS ini. Ya. Banyak perkara lain yang kita boleh jadikan jihad. Tidak semestinya kita perlu menggadai nyawa, meninggalkan keluarga, mak bapak di sini, meninggalkan pengajian semata-mata untuk menyertai IS dan kononnya berjuang untuk agama di Syria dan Iraq. Ya. PDRM dalam satu kenyataan semalam mendedahkan beberapa individu yang telah ditahan adalah penggerak utama kumpulan IS di Malaysia. Panglima Angkatan Tentera pula meminta orang ramai menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dalam membantras gerakan yang cuba merekrut rakyat Malaysia menjadi anggota militan negara Islam IS di Syria. Ya, Jeneral Tan Sri Zulkifli Muhammad Zain berkata, kegiatan itu satu ancaman buat negara dan ia tidak boleh dibiarkan sama sekali. Tan Sri Zulkifli mahu setiap anggota masyarakat melaporkan kepada polis sebarang aktiviti militan di kawasan masing-masing walaupun dalam bilangan yang kecil. Jika tidak dibantras, dibimbangi terdapat rakyat Malaysia yang menyertai IS akan mewujudkan kumpulan kecil militan di negara ini. Jadi sebelum ia terjadi, rakyat mesti sedar akan ancaman ini, kemampuan mereka. Jadi rakyat mesti sedar supaya rakyat peka dan boleh jadi mata dan telinga kepada agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab, kepada PDRM, kepada tentera apa semua ini. Kerana rakyat ini ada di berata-rata tempat. Tan Sri Zulkifli ditemui media selepas menyempurnakan majlis penutupan Summer Camp bagi program remaja berwawasan di Kem Desa Pahlawan, Ketereh, Kelantan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mahu ASEAN melihat secara mendalam isu kumpulan militan IS. Ia lebih-lebih lagi tahun hadapan, Malaysia bakal mengambil alih tugas sebagai pengerusi pertubuhan negara-negara Asia Tenggara itu. Bercakap di Parlimen, beliau menegaskan Malaysia perlu bekerja rapat dengan rakan-rakan rantau ini dalam menentang kegiatan pengganas IS, memandangkan Liga Arab mengambil langkah lepas tangan dan terus membisu.
How the West and the United States and those that are facing ISIS are handling that threat, and it's unfolding as we speak. So it's very important for us to monitor what is right and what is wrong, what are the pros and cons, and then translate it to our capability here in this region. And we cannot work in isolation. We need to work with our friends and our neighbors, because the silence from the Arab states are quite deafening when it comes to the issue of ISIS. We do not want that to happen here. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM membuat saringan keselamatan kepada lebih 11,000 pelajarnya bagi memastikan mereka tidak terlibat dengan sebarang kegiatan militan dan ekstremisme termasuk di bawah label kumpulan militan IS. Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Sharin Shahid berkata, tindakan tegas menanti mereka yang gagal saringan tersebut. Profesor Datuk Dr. Sharin amat serius dengan isu tersebut katanya. Dan satu yang bagusnya kita di UTM ini adalah sebenarnya beban pelajar kita agak tinggi. Contohnya kalau pelajar teknologi kejuruteraan tu dia akan duduk dalam makmal dia sehingga sampai 30 jam seminggu. Hampir macam kerja lah. Jadi mereka ini agak terikat dengan keperluan belajar mereka dan daripada pengalaman kita lah, maknanya keterlibatan dalam unsur-unsur negatif ni agak terbendung disebabkan oleh beban pengajaran mereka. Walau bagaimanapun ada juga yang memang kadang-kadang tu terpisah daripada kumpulan-kumpulan ini, dan macam saya katakan tadi lah, kita melihat juga dan kita juga mendapat masukan daripada pihak-pihak keselamatan daripada luar universiti yang memberi nasihat kepada kita lah, kalau ada yang berunsur subversif ini kita akan bertindakan. Beliau ditemui media selepas mengadakan perhimpunan 1 UTM di kampus Induk Durian Tunggal Melaka. Pertemuan itu merupakan pertemuan pertamanya bersama warga UTM kampus Induk selepas dilantik pada jawatan itu 4 bulan lepas. Penguatkuasaan peraturan baharu berhubung penggunaan cermin gelap akan dilaksanakan mulai 1 Mei tahun depan. Ya, Taufik, dan ia sepatutnya dikuatkuasakan pada 1 November ini, tetapi diubah tarikhnya untuk bagi memberi masa kepada pemilik kenderaan, khususnya kenderaan import, untuk mendapatkan gantian cermin kenderaan masing-masing. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Ismail Ahmad berkata, selepas mengambil kira masalah yang dihadapi pemilik kenderaan, tempoh yang diberikan itu munasabah bagi pemilik kenderaan mendapatkan gantian cermin mengikut kadar baharu seterusan cahaya VLT. Kita beri sehingga 30 April. Kerana kereta-kereta import ni kita dapati apabila kita nak tukar cermin gelap ni kepada cermin baru, mereka perlu import cermin import tu untuk dapatkan tu. Jadi kita beri sedikit ruang masa lah. Kalau nak katakan kereta Jepun nak import cermin daripada Jepun, patah balik mari sini nak pasang dan sebagainya, kita bagi ample time pada orang ramai supaya mereka dapat menukar perkara ni. Dan mulai 1 Mei akan datang, mana-mana yang tak ikut peraturan cermin gelap ni, kita akan mengambil tindakan saman. Peraturan baru itu menetapkan VLT bagi
Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta yang sama. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin sementara menunggu kes disebut semula pada 17 November depan. Kes dikendalikan Pegawai Pendakwa Raya SPRM Rizwan Abdul Malik. Ini pula perbicaraan kes 30 anggota individu yang terlibat dalam kes pencerobohan Lahad Datu awal tahun lepas. Seorang komander pelatun Pasukan Gerakan Am PGA hari ini menafikan seorang daripada 3 lelaki yang dipercayai militan Sulu yang ditembak digunakan sebagai perisai manusia di Kampung Tandur Lahad Datu pada 4 Mac 2013. Saksi ke-48 Inspektor Shogi Rajan Nagendram selaku Komander Pelatun 7 Kompani C Batalion ke-17 PGA memberitahu mahkamah ini kerana mereka telah diberitahu awal oleh ASP Azman Madusin bahawa tiada orang awam berada di kawasan kepungan berkenaan dan dipercayai mereka adalah penceroboh Solo. Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Dato' N. Sivanathan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang bersidang di Penjara Sabah Kota Kinabalu. Dalam kejadian itu, Inspektor Shogi Rajan berkata ketiga lelaki berkenaan iaitu seorang daripadanya sedang memegang picu senapang laras panjang berada di belakang 2 lelaki tidak bersenjata telah bergerak secara taktikal ke arah mereka. Seorang lelaki tempatan dalam lingkungan umur 30-an cedera apabila 3 lelaki bersenjata memecah masuk sebelum merompak sebuah kedai emas berhampiran stesen bas Tuaran. Dalam kejadian pukul 8.20 pagi itu, lelaki itu yang juga pelanggan kedai emas berkenaan cedera apabila dihentak di bahagian kepala ketika cuba menghalang rompakan tersebut. Menurut Ketua Polis Daerah Tuaran, Deputi Superintendent Abdul Fuad Abdul Malik ketika ditemui di lokasi kejadian, mangsa telah dihantar ke Hospital Daerah Tuaran dan dilaporkan stabil. Siasatan rapi masih dijalankan dan berdasarkan maklumat awal, suspek menggunakan senjata api. Sementara itu, pemilik kedai emas berkenaan yang hanya mahu dikenali sebagai Liu, 45 tahun berkata ketika kejadian itu beliau berada di luar kedai. Menurutnya, beliau hanya mampu melihat kesemua suspek memecah cermin tempat menyimpan emas menggunakan sebatang paip besi dan senjata berbentuk cota mereka sebelum melarikan diri. Kerugian dianggarkan RM150,000. Di Pulau Pinang, pihak polis telah menahan 3 lelaki yang terbabit dengan kes curi motosikal di sekitar kawasan seberang perai tengah SPT. Mereka dikenali sebagai geng Hisham berusia antara 20 hingga 30-an dipercayai bergiat aktif mencuri motosikal sejak 6 bulan lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri SAC Mazlan Kesah berkata, ketiga-tiga suspek berkenaan ditahan menerusi ops cantas dalam serbuan di sebuah rumah dekat Taman Sentul Jaya, Bukit Tengah pada 10 Oktober lalu. Polis turut merampas 6 buah motosikal yang dilaporkan hilang di sekitar kawasan itu termasuk pelbagai komponen motosikal yang telah dileraikan. Dengan tertangkapnya 3 suspek berkenaan, polis sudah berjaya menyelesaikan 12 kes curi motosikal. 2 lagi suspek kini sedang dikesan iaitu ahli kumpulan geng Hisham. Dan mereka ini telah pun dituduh pada pagi ini dengan 6 pertuduhan di bawah 379A KK. Dan kita masih lagi mengesan 2 orang lagi kawan-kawan dia untuk membantu Malaysia KK yang lain lah. So kita percaya kalau kita dapat tangkap lagi 2 orang ni, kita akan berjaya menyelesaikan banyak kes lagi cuci motosikal di kawasan Pulau Pinang. Polis percaya kedua-dua suspek yang masih terlepas masih berada di kawasan ini dan dapat diberkas dalam masa terdekat. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang meneliti segala urusan berkaitan perolehan diterima pada perbentangan bajet 2015 Jumaat lalu. Peruntukan RM9.1 bilion akan disalur merangkumi projek pembinaan baru Ibu Pejabat Polis Kontijen Daerah, menaik taraf kuartus kaki tangan, juga urusan pentadbiran PDRM.
Pengarah Jabatan Logistik Bukit Aman, Datuk Pahlawan Zulkifli Abdullah berkata, pihaknya kini sudah memulakan kerja-kerja awal mengenai pasti segala keperluan berkaitan, antaranya melibatkan pembinaan Ibu Pejabat Polis Kontingen Perlis, Tanjung Malim juga Pasir Ris Kelantan. Malah pihaknya juga bersama Kementerian Dalam Negeri sedang dalam perbincangan membangunkan Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu dan daerah Kuala Terengganu bersama Kerajaan Negeri. Sama ada di segi kerja-kerja bangunan dan juga perolehan-perolehan barulah, kelengkapan-kelengkapan tu akan kita mulakan sekarang ni lah, supaya kita harap awal tahun depan kita dapat laksanakannya lah sepenuhnya. Ya. Kita dah kerja-kerja awal, maknanya apa keperluan kita, spesifikasinya, kita dah tentukan. Jadi maknanya supaya awal tahun depan apabila bajet itu disalurkan, kita dah boleh kerja itu dah boleh jalan lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Besut selepas program bersama mencegah jenayah serta pembersihan pantai dan dasar laut Pulau Perhentian Besut. Hadir sama Ketua Polis Terengganu, Datuk Jamsyah Mustafa. Jabatan Perangkaan Malaysia sedang melaksanakan penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2014. Kerjasama anda amat dihargai. Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan GST. Kerajaan bersetuju meluaskan skop barang yang tidak dikenakan GST. Semua jenis buah-buahan tempatan dan diimport, roti putih dan roti wholemeal, serbuk kopi, serbuk teh dan serbuk koko, mi kuning, kuih tiaw, laksa dan bihun, ubat-ubatan penting nasional yang meliputi hampir 2,900 jenama ubat, bahan bacaan seperti buku mewarna kanak-kanak, buku latihan dan rujukan, buku teks, kamus, kitab agama dan surat khabar. Selain itu, kerajaan juga bersetuju menaikkan kadar penggunaan elektrik yang tidak dikenakan GST daripada 200 unit kepada 300 unit pertama yang memberi manfaat langsung kepada 70% isi rumah. Pelepasan juga diberi kepada penjualan runcit minyak petrol RON 95, diesel dan LPG. Menerusi pelaksanaan GST, 532 daripada 944 barang dan perkhidmatan dalam indeks harga pengguna dijangka mengalami penurunan harga sehingga 4.1%. Antara produk tersebut, ubat-ubatan, barangan elektrik seperti peti sejuk dan mesin basuh, produk tekstil, barangan plastik seperti baldi dan pinggan mangkuk, kasut dan selipar, perabot rumah, lampin bayi, sabun, daging, telur ayam, minyak masak, makanan laut, beras dan sayur-sayuran. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional 5. Baiklah, seperti yang dijanjikan, hari ini kami bawakan 3 laporan lintas langsung bersama rakan penyampai Imran Azmi Rosli dari studio Berita RTM Sabah di Kota Kinabalu dan Damaya Cassandra Manja studio RTM Sarawak di Kuching, juga Abdul Rahmanaf dari RTM Perlis. Untuk lintas langsung pertama dari Sabah, apa yang menarik hari ini, Imran? Silakan. Terima kasih Taufik. Bahasa jiwa bangsa itu ungkapan tepat yang mencerminkan identiti sesebuah bangsa. Malah tiada yang boleh menafikan peranan bahasa kebangsaan dalam pembentukan negara bangsa. Justru peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia perlu terus diperkasa. Bagaimanapun, usaha tersebut memerlukan sokongan padu seluruh rakyat pelbagai kaum di negara ini. Walaupun Kementerian Pendidikan telah menggubal dasar nasional untuk memastikan penggunaan bahasa kebangsaan secara meluas dalam semua bidang, bermula dari peringkat sekolah rendah ke universiti, namun ia tidak harus dipertanggungjawabkan kepada warga pendidik semata-mata. Sebaliknya, masyarakat majmuk di negara ini perlu bersikap lebih terbuka dan bertoleransi dalam memartabat bahasa kebangsaan. Perkara ini ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dalam ucapan pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan dan Kembara Bahasa 2014 peringkat Negeri Sabah di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Keningau. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Kita akan terus berusaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, bukan saja di kalangan pendidik tetapi di kalangan masyarakat termasuklah penjawat awam.
Sementara itu, Pengarah Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Padilah Haji Ali berkata pembentukan sikap positif terhadap bahasa kebangsaan dan perluasan penggunaannya dalam semua sektor dengan mutu bahasa yang baik terus menjadi agenda DBP. 12 buah kementerian akan mengikuti audit bahasa ini dan kami akan perluaskan audit bahasa ini bukan saja di peringkat kementerian tapi juga di Institut Pengajian Tinggi Awam dan insya-Allah ke peringkat sektor swasta, IPTS dan juga sektor swasta yang lain. Konvoi kembara bahasa yang bermula di Sipitang dari Lawas Sarawak 10 Oktober lalu bergerak ke Tenem, Keningau, Tawau, Beaufort, Kota Kinabalu, membakut dan akan berakhir Sabtu ini di wilayah Persekutuan Labuan. Biar apapun usaha yang dilakukan untuk memartabat bahasa kebangsaan, ia harus diterjemah dalam dunia realiti menerusi penggunaan bahasa Melayu yang betul. Sejak kebelakangan ini, penggunaan bahasa rojak mahupun kesalahan ejaan semakin kerap berlaku, khususnya dalam kalangan pengguna sistem mesej singkat SMS mahupun aplikasi sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Twitter. Malah berlaku kesilapan sama pada papan-papan iklan. Apa yang membimbangkan, kebanyakan pengguna aplikasi ini terdiri daripada generasi muda yang seharusnya meneruskan kelangsungan martabat bahasa kebangsaan. Sehubungan itu, penggunaan bahasa Melayu yang betul harus dibudayakan bermula dari peringkat awal. Menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi bersama dengan masyarakat di luar. Kita tidak boleh menggalakkan diri kita sendiri menggunakan bahasa rojak, bahasa pasar bila berkomunikasi dengan murid terutamanya. Kerana seorang guru ini merupakan role model, contoh kepada murid-murid yang akan melihat kita. Penggunaan bahasa Melayu perlu diperhalusi sejak peringkat yang awal, iaitu bermula dari sekolah rendah. Oleh itu, guru-guru bahasa Melayu khususnya perlu menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Kita sepatutnya melibatkan diri kita dengan segala kempen dan program yang telah dianjurkan oleh kerajaan yang sepatutnya membantu kita dalam memartabatkan bahasa Melayu, kerana itulah bahasa kebangsaan kita dan ianya bahasa kita yang unik untuk kita sahaja. Penggunaan bahasa rojak mahupun kesalahan ejaan tidak seharusnya dipandang remeh. Ini kerana penggunaan bahasa rojak mahupun kesalahan ejaan boleh menjatuhkan martabat bahasa kebangsaan. Walaupun terdiri daripada pelbagai kaum yang memiliki bahasa ibunda masing-masing, namun Malaysia tidak pernah menghalang penggunaan bahasa sukuan. Justru selaku rakyat Malaysia, kita bukan sahaja harus menguasai sepenuhnya bahasa Melayu, malah memartabatkan bahasa kebangsaan kita. Ayuh, kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Sekian laporan dari Sabah, teruskan bersama Damia di Sarawak. Silakan. Terima kasih Imran di Kota Kinabalu. Polis daerah Kuching sedang memburu pihak yang menyebar video palsu mengenai rompakan bersenjata di sebuah kedai emas yang dikatakan berlaku di Lebuh India di Kuching baru-baru ini. Ketua Polis daerah Kuching ACP Roslan Beck berkata pihaknya memandang serius mengenai berita-berita palsu seumpama ini kerana perbuatan tidak bertanggungjawab tersebut berniat untuk memburukkan imej keselamatan bandaraya itu. Kita akan siasat penyebar berita palsu ni. Mana ini boleh menakut-nakutkan orang ramai. Sedangkan di Kuching ni bandar yang aman. Walaupun berlaku jenayah, tapi jenayah tidak seteruk yang digembar-gemburkan. Bukan very serius. Jenayah ada, curi sikit sebanyak memang ada. Tapi tidak sampai macam ini, pakai pistol semua tembak, pakai bom semua tidak ada. Jelasnya lagi, pihak polis akan merujuk kes tersebut kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk memudahkan serta mempercepatkan lagi siasatan berkenaan. ACP Roslan memberitahu pemberita pada program High Profile Policing Walkabout bersama Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dr. Chai Kin Chung di Jalan Urat Mata Tabuan Jaya dan Pasar Basah Tutong di Kuching. Klip video berdurasi sekitar 37 saat yang dirakam menerusi CCTV itu menyaksikan sekumpulan perompak menyamun kedai emas selain menunjukkan salah seorang daripada mereka bersenjatakan pistol.
Klip tersebut tersebar secara viral di laman media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp dan kejadian dikatakan berlaku di Pusat Perniagaan Lebuh India yang merupakan antara lokasi pelancong terkenal di Kuching. Lokasi sebenar kedai emas itu belum diketahui. Sementara itu, program High Profile Policing sebagai usaha mencegah jenayah sekaligus menurunkan kadar jenayah. Ia telah diperluaskan termasuk ke sekolah di seluruh negara. Dalam usaha mencegah jenayah perlu diterapkan sejak bangku persekolahan ke arah merealisasi matlamat tersebut. PDRM juga turut menggunakan teknologi termoden termasuk laman sosial Facebook sebagai cara berhubung dengan masyarakat selain pendekatan turun padang dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam membantras jenayah. Pada program High Profile Policing Walkabout bersama Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Dr. Chai Kin Chung di sekitar Tabuan Jaya, beliau menjelaskan setakat Oktober tahun ini, polis hanya menerima 3 laporan saja berkaitan kejadian jenayah di kawasan berkenaan. Walaupun jumlah laporan kes di kawasan ini menurun dengan ketara berbanding tahun lepas sebanyak 20, namun beliau percaya terdapat kepincangan kerana masyarakat di kawasan tersebut mungkin takut untuk tampil membuat aduan polis. Dan oleh itu, kerjasama orang ramai amat diperlukan dalam membantras jenayah. Dengan itu, sekian laporan dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 pada petang ini dan seterusnya kita bersama Abdul Rahman di Perlis. Terima kasih rakan menyambut Sarawak. Mengimbau tragedi banjir 2005 dan 2010 yang melanda hampir separuh kawasan negeri Perlis merupakan imbauan ngeri bagi penduduk negeri ini. 47,000 hektar dilanda banjir, melibatkan 63,000 penduduk terjejas yang mengakibatkan kerugian 200 juta ringgit dalam kejadian tahun 2010. Tasuh yang berperanan sebagai tadahan hujan tidak mampu menampung hujan lebat luar biasa selama 24 jam sepanjang 3 hari berturut-turut. Infrastruktur awam yang semakin bertambah, pembangunan yang semakin pesat dan ditambah pula dengan iklim dunia yang sukar diramal ketika ini, sebuah projek mega diperlukan bagi menangani fenomena alam tersebut. Menerusi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar serta Jabatan Perairan dan Saliran JPS Negeri Perlis telah merangka projek Western Bypass Channel atau Lencongan Banjir Barat. Ianya merupakan di antara projek mega di negeri ini yang bakal mengalirkan limpahan air empangan Timah Tasuh terus ke Laut Kuala Perlis. Dalam kos RM265 juta termasuk kos pengambilan tanah, projek Lencongan Banjir Barat bakal merentasi 7 buah kawasan. Menurut pengarah GPS Negeri Perlis, Insinyur Abdul Najib Abdullah, limpahan air dari empangan Timah Tasuh juga bakal melalui sebuah terowong yang dibina di Bukit Tinggi dengan kejuruteraan dari China menggunakan teknik kontrol blasting. Jadi bila kejadian 2010 tu, jadi kita amat perlulah untuk satu sistem buangan yang khusus. Sebab dulu ni kita duk buang, bila kita buang, kita ada jaringan beberapa batang sungai yang ada di negeri Perlis lah. Sungai Abi, Sungai Korok kan dan sebagainya lah. Sungai-sungai tu yang duk tampung air buangan daripada empangan Timah Tasuh tu. Tetapi sungai tu terhad lah. Dia pun sempit, sungai lama kan. Sungai-sungai tu pun kalau konteks negeri Pahang bukan sungai lah tu. Kita sungai kecil lah kan. Jadi itu yang kita decide untuk buat saluran yang khusus tu. Itu yang ada lencongan kita buat tu lah. Jajaran Lencongan Banjir Barat sepanjang 22.5 km itu merentasi kira-kira 7 buah kampung yang turut selari dengan sempadan talian. Ianya bertujuan mengelak daripada menjejaskan infrastruktur bandar. Projek Lencongan Banjir Barat bertepatan dalam menepani fenomena alam yang kian sukar diramal. Apatah lagi negeri Perlis yang bersempadan dengan Thailand akan turut menerima tempias sekiranya negara berkenaan mengalami musim tengkujuh. Bagi pensyarah kanan Pusat Pengajian Kejuruteraan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, negara maju lain juga turut berdepan dengan fenomena alam yang tidak menentu. Namun mereka tetap bersedia dari segi infrastruktur teknikal dalam menghadapi bencana alam. Yang saya faham, Timah Tasuh sebenarnya sejak wujudnya Timah Tasuh memang fungsi telah berfungsi dengan baik, yang mana dia dapat mengatasi kebanyakan saiz banjir yang berlaku di sini. Namun begitu, saya difahamkan memang untuk event-event banjir yang tertentu, contohnya kalau kita tengok yang berlaku pada tahun 2010, memang sistem pembaritan, sistem saliran kita yang sedia ada, bukan sekat di Perlis, bahkan di Kedah dan juga di selatan Thailand masa itu, memang
tidak mencukupi. Justru negara kita juga tidak terkecuali dalam menghadapi musibah alam dan perlu mengerak langkah memodernkan sistem perairan agar tidak bergantung kepada sungai-sungai warisan. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati masyarakat di sini bukan sahaja menerima baik projek berkenaan, malah turut mempunyai pandangan dalam mempelbagaikan fungsi lencongan banjir barat. Terima kasihlah pada pihak kerajaan terutamanya sebab kita pun tengok daripada projek yang kerajaan dah buat. Lepas tu saya yakinlah masalah ni kita boleh atasi lah, masalah banjir ni kita boleh atasi. Dan tapi kami punya harapan ni selain daripada atasi masalah banjir ni supaya projek ni dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi dan juga peluang-peluang untuk penduduk kampung ni berniaga lah. Itu sesuai. Sesuai untuk orang kampung semua, nampak membantu dia orang semua. Buat tadi buat benar. Buat benar, buat ni kan mudah lah. Beri kesan kepada penduduk-penduduk petani-petani di Perlis Utara dapat mengatasi masalah banjir. Banjir di musim yang ke-7. Mungkin air daripada ampangan Timur Tatu boleh dialirkan melalui lencongan barat untuk mengatasi banjir di kawasan tanaman padi untuk mengelakkan mungkin musnah tanaman padi. Begitulah kalau Lencongan banjir barat pada masa akan datang bukan sahaja dilihat sebagai projek tebatan banjir semata-mata, malah digarap sebagai penjana kepada industri sukan rekreasi bagi negeri ini. Selaras dengan kepesatan industri teknologi maklumat dan komunikasi ICT, negara menyasarkan 60% daripada 3 juta tenaga kerja mempunyai kemahiran tinggi dalam ICT menjelang tahun 2020. Kemahiran ICT turut memerlukan asas kukuh dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, setakat ini Malaysia mempunyai 700,000 tenaga pakar dalam bidang ICT. Jika sasaran itu tidak tercapai, hasrat menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2020 akan menghadapi masalah. Masa yang akan datang, di zaman apa yang disebutkan Internet of Things, semuanya akan dihubungkan dengan internet dalam kehidupan kita. Jadi bukan saja komputer kita dihubungkan dengan internet, telefon kita di internet, kereta kita pun ada dihubungkan melalui internet, refrigerator ataupun peti sejuk di rumah pun tak lama akan dihubung dengan internet, microwave dengan internet. Kalau kita berjalan misalnya sensor kamera akan berada di mana-mana. Jadi sudah tentu akhirnya dalam kehidupan kita ni segalanya akan disambung ataupun dihubungi melalui internet. Sehubungan itu, langkah Perbadanan Pembangunan Multimedia MDEC mewujudkan pusat eksplorasi STEM tepat pada masanya bagi menjamin bekalan tenaga kerja mahir dalam memacu industri ICT dan ekonomi digital negara. Datuk Seri Ahmad Syabri ditemui media selepas merasmikan pusat eksplorasi STEM di Cyberjaya. Beliau yakin kewujudan pusat itu mampu menjadi pemangkin kepada pelajar dan belia untuk meminati dan mempelajari STEM. Kerjasama industri dan institusi pengajian tinggi serta sokongan pihak sekolah dapat membantu merealisasikan wawasan negara dalam melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dalam ICT. Dilema pembeli rumah dengan institusi kewangan mungkin boleh diatasi jika kelonggaran diberikan kepada syarikat atau koperasi menyediakan kemudahan pinjaman. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Abdul Latif Bandi berkata, kerajaan negeri menyambut baik jika Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan boleh mengeluarkan lesen keuangan bagi tujuan itu. Datuk Abdul Latif menyifatkannya sebagai satu dasar baik yang boleh menjadi alternatif kepada kemudahan pinjaman oleh bank. Contoh pemaju. Dia buat perumahan. Tapi dalam satu masa dia boleh bagi pinjaman pula kepada pembeli dia. Kerana dia mempunyai kewangan yang kukuh. Mengulas kemungkinan kenaikan harga rumah selepas pelaksanaan GST April depan, katanya perbincangan dengan Persatuan Pemaju Hartanah
dan Perumahan Malaysia (REDA) sudah mengenal pasti beberapa perkara. Antaranya supaya diwujudkan satu sistem penyelarasan bekalan bahan binaan dan harga bahan binaan yang akan terjejas serta kos yang boleh kerajaan negeri bantu. Bagi rumah mampu milik yang berharga RM42, RM80 dan RM180,000 serta rumah kedai yang berharga RM200,000, ia tidak akan terjejas berikutan pelaksanaan GST kelak. Dalam pada itu, Datuk Abdul Latif berkata sebuah papan iklan akan ditanggalkan daripada jejantas di Tamarinting, Johor Bahru esok. Ini kerana katanya struktur pembinaannya berpotensi runtuh, sama seperti kejadian bumbung jejantas runtuh di Lebuh Raya Pasir Gudang Ahad lalu. Menurut Datuk Abdul Latif, arahan dibuat selepas siasatan Majlis Bandaraya Johor Bahru ke atas 15 daripada 20 jejantas yang dipasang papan iklan di Johor Bahru. Selama ini memantau setahun sekali. Jadi kita dah buat keputusan pihak bertepatan untuk kita memantau 6 bulan sekali. Semua semua jejantas billboard ni lah. Selain itu, pemasangan papan iklan pada jejantas juga perlu mengambil kira keadaan angin yang luar biasa. Jururunding yang dilantik mesti mengesahkan struktur yang diluluskan untuk dilaksanakan. Kesemua pihak berkuasa tempatan di Johor juga diminta menyemak semua struktur papan iklan, termasuk menanggalkan papan iklan yang mencacatkan pemandangan. Tahap kesedaran rakyat Malaysia terhadap pendermaan organ masih rendah, tidak kira kaum ataupun agama. Ya, bagi meningkatkannya, Hospital Sultan Nabahiyah HSB Alusta mewujudkan pasukan perolehan pemindahan organ top. Pengarah HSB Datuk Dr. Juwita Ghazali berkata 500 penderma organ disasarkan dan setakat ini 135 penderma direkodkan pada kempen jalanan pendermaan organ HSB pada 11 Oktober lalu. Kempen jalanan ataupun street campaign ini adalah khusus untuk organ donation untuk pendermaan darah. Pada hari tersebut, staf-staf hospital ini dan sukarelawan telah keluar berjumpa dengan orang awam dan memberi maklumat berkenaan dengan pendermaan organ. Datuk Dr. Juwita ditemui media selepas Majlis Pelancaran Minggu Anestesia dan Pendermaan Organ di HSB Alusta. 16 Oktober Hari Anestesia Sedunia sebagai pengiktirafan kepada perkhidmatan pakar bios dan petugas terbabit. Di Melaka, seramai 103 masyarakat India yang kurang berkemampuan dibantu bagi meringankan beban mereka membuat persiapan menyambut perayaan Deepawali tidak lama lagi. Ya, pihak pembela Barisan Nasional BN tampil mengulurkan bantuan kepada golongan warga emas, ibu tunggal dan juga fakir miskin. Pengarah Pembela Negeri Amir Hamzah Abdul Aziz berkata, sumbangan terbabit adalah komitmen pihaknya setiap tahun bagi memastikan tiada masyarakat India di Melaka yang menyambut Deepawali dalam keadaan serba kekurangan. Inilah program kita yang ke-6 untuk Deepawali. Setiap tahun kita meraihkan dan hari ini seramai 103 orang penerima bantuan sumbangan, termasuk duit daripada Kerajaan Negeri Melaka, Jabatan Kebajikan dan barangan dapur. Kali ini kelainan sikit kita buat. Bagi bahan dapur, beras, minyak, gula, susu dan juga ada cordial sirap. Dan mereka ni kita pecahkan pada setiap parlimen ada wakil. Bantu 60 orang daripada MIC, 20 daripada PPP, 10 gerakan dan 10 daripada pembela sendiri pilih. Jadi kita buatkan supaya semua di parlimen parlimen merasai sumbangan ini. Beliau ditemui pada majlis penyampaian sumbangan Deepawali 2014 yang disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun di Seri Bendahara Aikroh Melaka. Turut hadir pengerusi MIC Negeri Datuk MS Mahadevan.
Dalam menjayakan agenda transformasi negara menerusi perkhidmatan awam, aspek kompetensi kepimpinan, suntikan idea-idea baharu dan trend kepimpinan terkini harus diterjemahkan untuk membangunkan lagi mutu perkhidmatan awam. Bagi merealisasikan perkara itu, tanggungjawab ini dipikul oleh Institut Tadbiran Awam Negara Intan menerusi program Sehari Intan Leadership and Transformation Summit 2014 yang diadakan di institut berkenaan di Bukit Kiara, Kuala Lumpur hari ini. Ini sudah sampai masanya kita mendedahkan pegawai-pegawai tinggi, pegawai-pegawai kerajaan dan semua agensi-agensi kerajaan kepada satu tahap yang knowledge yang lebih tinggi dengan menjemput profesor seperti ini untuk menerangkan trend-trend baru dari segi pengurusan sumber manusia, dari segi managing difficulties ataupun complexities yang berlaku pada masa ini. Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, ditemui selepas merasmikan program berkenaan dengan kehadiran tokoh bapa moden sumber manusia 2012, Profesor Dave Ulrich dari University of Michigan dapat berkongsi ilmu dan pengalaman. Ia adalah komitmen Intan selaku tulang belakang pentadbiran negara. The government, through Intan and other great resources, is transforming its public service so that they can better serve the citizens. When they do that, the citizens will have a higher income, they'll be more developed, and they'll be more sustainable. Pada program ini, seramai 800 peserta terlibat dari seluruh negara mewakili pelbagai kementerian dan agensi kerajaan. Ujian saringan kesihatan yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap calon jemaah haji berjaya mengurangkan bilangan mereka yang meninggal di Tanah Suci Mekah ketika mengerjakan haji. Ya, pada musim haji kali ini, kematian jemaah haji di Tanah Suci berkurangan kepada 18 orang berbanding tahun lepas yang mencatatkan 30 kematian kesemuanya. Menurut Pengerusi Tabung Haji, Datuk Abdul Aziz Abdul Rahim berkata, ia merupakan bilangan kematian yang paling sedikit pernah direkodkan dan berharap jemaah haji yang masih berada di Tanah Suci agar sentiasa menjaga kesihatan mereka. Sekali saya juga nak terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah mengambil inisiatif yang proaktif dalam saringan kesihatan sebelum hantar jemaah kita. Pada masa yang sama, saya ingin merayu kepada jemaah-jemaah kita yang masih berada di Mekkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah supaya jaga kesihatan. Saya minta janganlah kita beranggap kita berada di Tanah Suci betul. Alhamdulillah. Janganlah kerana duduk Tanah Suci minum air zam-zam tak makan ubat. Itu pun bahaya. Kebanyakan jemaah haji yang meninggal dunia disebabkan oleh serangan sakit jantung dan disebabkan oleh penyakit-penyakit yang telah dihidapi sejak berada di tanah air lagi seperti barah. Beliau ditemui selepas menziarahi rumah keluarga jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci, Allahyarham Maznah Dali, 51 tahun, di Taman Sekilau Maju, Kuantan, Pahang. Sementara itu, katanya buat masa ini tiada sebarang kes jangkitan penyakit berjangkit seperti Ebola dan MERS-CoV dicatatkan di Tanah Suci pada musim ini. Malah seramai 260 pegawai perubatan tabung haji ditugaskan bagi membantu 22,320 jemaah haji Malaysia sepanjang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Baiklah, sedar tak sedar, ramai yang tak tahu 16 Oktober diraikan setiap tahun sempena Hari Makanan Sedunia. Ya, 16 hari bulan Oktober ya Taufik. Dan disambut bukan kerana mementingkan makanan tetapi demi membuka mata seluruh penduduk dunia tentang krisis kebuluran yang melanda kawasan zon perang. Ashraf Abdul Rahman ada laporannya. Rakyat Malaysia amat beruntung. Bukan sahaja dapat menjalani kehidupan dalam suasana aman damai, malah rezeki makanan sentiasa melimpah ruah. Namun kita tidak boleh leka selama-lamanya dengan kehidupan sedemikian. Ini kerana kira-kira 10 hingga 15 juta orang di seluruh dunia memerlukan bantuan makanan, terutama di negara yang sedang bergolak dengan peperangan. Senario yang berlaku telah mendorong pihak badan bukan kerajaan di negara ini tampil membantu secara sukarela. Antaranya Islamic Relief Malaysia yang melaksanakan pelbagai pendekatan untuk masa perang di Syria, Palestin, Somalia dan Mali, Afrika. Pendekatan yang maknanya daripada kita bagi dia pack-pack makanan yang akan habis, kemudian minta lagi. Maknanya kita tidak memberikan ikan tapi kita memberikan joran itu
untuk maknanya dia menanam sendiri, lepas tu boleh menjadi sumber perniagaan dan sebagainya. Itu makna antara pendekatan kita. Jelasnya masalah kebuluran boleh merencatkan keamanan dan kemakmuran sesebuah negara. Selain memerangkap individu terbabit dalam kitaran kemiskinan yang sukar diatasi, paling tidak diingini kebuluran yang berlaku diwarisi dari satu generasi ke generasi. Justru semua pihak disaran agar terus menghulurkan bantuan dalam apa jua bentuk. Tingkatkan ilmu kita, tambahkan kesedaran kita, kerana 1 daripada 6 orang di atas dunia ini tidur dalam keadaan kelaparan, dan usaha keprihatinan ini bukannya perkara yang mustahil, tetapi ianya adalah nilai yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri untuk kita prihatin dan memikirkan tentang orang lain juga. Maka kita seharusnya bersyukur kerana masih menikmati makanan secukupnya setiap hari, sedangkan pihak lain bertarung nyawa demi sesuap nasi. Selamat Hari Makanan Sedunia. Ahmad Ashraf Abdul Rahman untuk TV1. Beralih ke berita sukan. Mulai musim depan, sebahagian perlawanan Liga Malaysia akan diadakan di Stadium Sultan Mizan, Gong Badak, Kuala Terengganu. Ini kerana kerajaan negeri akan membaik pulih dan menambah kemudahan di stadium itu bagi membolehkan penyokong skuad penyu menonton perlawanan dengan lebih selesa. Kerajaan negeri memperuntukkan hampir 27 juta ringgit untuk membaik pulih dan menyiapkan struktur bangunan yang runtuh sejak awal Jun 2009. Ia meliputi tempat duduk penonton, bilik persalinan, surau, elektrik, mekanikal, lampu limpah dan lift. Selain pelantikan kontraktor berpengalaman, JKR juga mendapat nasihat kepakaran Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi memastikan spesifikasi pencahayaan. Buat sementara waktu, semua perlawanan diadakan pada siang hari. InsyaAllah pada awal Januari 2015 untuk perlawanan bola sepak Piala FA Liga ni dengan muatan seramai 35,000 orang akan dapat diadakan. Datuk Ahmad Razif memberitahu media di Kuala Terengganu selepas majlis penyerahan surat terima kerja-kerja pembaikan Stadium Sultan Mizan kepada 14 kontraktor. Beliau juga berkata keseluruhan stadium tersebut dijangka siap sepenuhnya Jun tahun depan. Malaysia buat julung kalinya akan menjadi tuan rumah kejohanan Woodball Universiti Dunia. Kejohanan akan bermula dari 21 Oktober ini di Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Kejohanan edisi keempat selama 6 hari itu akan disertai 250 orang atlet dan pegawai mewakili universiti dari 14 negara antaranya Korea, Jepun, China, Uganda, India dan Bangladesh. Malaysia akan diwakili oleh pelajar-pelajar UNIMAP, Universiti Malaysia Terengganu, UMT, UiTM, USM dan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Menurut Naib Chancellor UNIMAP, Brigadier Jeneral Dato' Profesor Dr. Kamaruddin Hussein, pengalaman menjadi tuan rumah kejohanan Woodball Universiti ASEAN tahun lalu akan dijadikan penanda aras untuk penganjuran kejohanan tersebut. Setakat ini, pihak Persekutuan Sukan Universiti Antarabangsa FISU berpuas hati dengan tahap persiapan sebagai hos. Kejohanan akan diadakan dalam 2 kategori stroke dan fairwear. Stroke akan diadakan secara individu dan berkumpulan lelaki dan wanita. Fairwear membabitkan penyertaan individu serta beregu lelaki dan juga wanita. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Lagi ahli IS dikenal pasti pihak polis. Peraturan baru cermin gelap dikuat kuasa 1 Mei 2015. Pegawai polis ditahan, edar syabu.
Sekian paparan Nasional 5 edisi 16 Oktober 2014. Layari RTM MyStream, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 510 sepenuhnya. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Dan juga saya Nurlila Muhammad Noor. Kembali bersama Sim Siwi di pentas Grandstand Best 510 6 petang. Nasional 5 telus kepada anda. Salam satu Malaysia. Terima kasih Taufik dan Leila. Baiklah saudara, kita teruskan Best 510 6 petang. Sekali lagi anda bersama saya, Sim Sui. Dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mesra alam dan mampan dari segi sosial, tumpuan akan terus diberikan ke atas teknologi hijau sebagai pemboleh upaya yang berkesan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan komited dalam menyediakan akses kredit yang lebih baik, insentif dan program pembangunan kapasiti bagi memudah dan merangsang pelaburan hijau terutama melibatkan sektor komersial dan swasta. Permintaan dunia untuk produk dan perkhidmatan mesra alam dianggarkan bernilai 4.4 trilion ringgit pada tahun 2008. Angkatan Tentera Malaysia ATM menyambut baik pengumuman kerajaan untuk menggunakan sebuah pelantar minyak yang diubah suai kepada sebuah pangkalan tentera di perairan Sabah yang akan memudahkan pemantauan. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohammad Zin berkata sebuah helikopter serta bot akan diletakkan di pangkalan itu dan sekiranya berlaku kejadian seperti penculikan, lebih mudah untuk meminta suspek dari jalan laut. 40 dan 50 anggota akan ditempatkan di pangkalan berkenaan yang terletak kira-kira 15 batu nautika dari pantai timur Sabah. Susulan kes letupan bom di Bukit Bintang minggu lalu, 4 individu yang ditahan kerana dipercayai ada kaitan dengan insiden tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata tangkapan dibuat dalam beberapa siri operasi di seluruh negara. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti semua suspek yang cukup. Kementerian Kerja Raya akan menggunakan kaedah perkongsian awam swasta PPP bagi mempercepatkan proses pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata di bawah kaedah itu, pihak swasta akan diminta membina dan menyelenggara lebuh raya itu untuk tempoh masa yang dipersetujui dengan pembiayaan sendiri dan kerajaan akan membayar balik secara ansuran selepas projek siap. Dan dalam bajet 2015 pula, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak 27 bilion ringgit bagi pembinaan projek lebuh raya Pan Borneo lebih tinggi daripada bajet asal iaitu 22 bilion ringgit. Seorang pegawai penyiasat bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Daerah IPD Ipoh dan seorang rakannya ditahan di sebuah rumah pangsa di Pulau Pinang semalam kerana disyaki memiliki syabu. Ketua Polis Perak Datuk Akril Sani Abdullah Sani berkata sejumlah dadah ditemui bersama pegawai berpangkat inspektor berusia 30 tahun itu. Pegawai tersebut baru saja melaporkan diri di IPD Ipoh 6 bulan lepas.